Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Khususnya pada penonton-penonton, sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana yang sedia menanti untuk setiap minggu bersama dengan Cikgu Haslan Hashim ataupun Cikgu Nasrul Efek. Thank you, terima kasih atas masa yang anda curahkan untuk segmen yang sangat-sangat menarik ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan semoga kita relax, tenang. Banyak perkara yang menarik bakal dikongsikan oleh cikgu untuk minggu ni. Dan seperti biasa, saling ingat mengingati COVID-19 ya. Saya ada terbaca satu pantun sedap sangat bunyi dia ya. Amalkan 3S syukur, senyum, sabar. Bagus. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, episod 167 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Haslan Hashim yang bertarikh 1 hari bulan Disember 2020. Kita hanya tinggal 31, dia dah masuk 1, tinggal 30 hari ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya penutup tirai di tahun 2020 ni betul lah kita perlu banyak sabar ya. Ujian yang Allah berikan sedikit ini sebagai tanda menguji kesabaran kita. Semoga kita berjaya mengharunginya, insya-Allah. Baik, kita jaga kita. Baik, saya tak nak ambil masa panjang bab mengomel-ngomel. Oh, tapi jangan lupalah untuk pergi ke CTC FM YouTube channel, sebab anda boleh tengok ulang episod-episod yang lepas. Betul. Kan, macam cikgu terlepas untuk minggu lepas, anda boleh tengok, anda boleh pergi ke episod 166 ya, sambung 167. Jadi pembelajaran anda tu berkesinambungan lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bila dah masuk subscribe lah. Macam biasa, tekan lonceng untuk setiap kali video baru Boboy letakkan, anda menjadi orang yang pertama mengetahuinya. So, benda yang baik ini, satu lagi, kongsi. Kita share dekat rakan-rakan di luar sana, grup-grup mana sekalipun, tak ada masalah, anda share lah live ini. Semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat kepada orang lain juga. Anda pemudahkan orang Allah akan pemudahkan anda berlipat kali ganda, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Komen yang pertama daripada Tuan Jaafar bin Ahmad Dani. Salam cikgu Pak Su, semoga dikurniakan kesihatan yang baiklah, dikurniakan kesihatan. Amin. Terima kasih. Amin. M Nizak Pawan, salam kripto untuk Pak Su cikgu. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amalkan 3S, syukur, senyum and sabar, from Terengganu. Oh, ni 3S ni bagus juga 3S dia. Sulaiman, ni bukan Sulaiman Aklakan Syamsi, Sulaiman Syamsi. Assalamualaikum cikgu, DJ Pak Su, korang memang terbaik, alhamdulillah. Abdul Aziz, salam Cikgu Haslan, Pak Su, semoga sihat selalu daripada Brunei. Oh, ni salam daripada Brunei Darussalam Dengar cerita Raja Gopal dah pergi ke sana dah, jadi jurulatih bola. Salam Cikgu Lan, komen sikit Ripple, Ethereum. Okey, boleh. Ni Azlan babe, Kesatrian Faris. Oh, thank you. Faris ni sentiasa dia Assalamualaikum cikgu, Pak Su, Boboy, semoga dilindungi daripada segala bahaya, dilimpahi rezeki yang luas, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik. Terima kasih banyak-banyak membantu di analisis dan pandangan mingguan kan. Kita seronok bila anda dapat apa yang cikgu kongsikan. Izzuddin Nur Rashid, senyum dan salam saya sampaikan kepada Cikgu Lan, Pak Su dan rakan-rakan. Minggu ini Gold H1 dah mulakan perjalanan. Nak minta tolong hari ini cikgu perjelaskan, insya-Allah. Ya, Izzuddin, sabar. Thank you Helmi kerana berkongsi live kita. Salam buat Pak Su dan juga Cikgu Haslan yang handsome. Payung EU 1 cikgu, insya-Allah. Patutlah payung EU. Dia ada sebab lah dia puji tu. Anwar Abdullah, salam Sifu DJ. EU nak terbang ke? InsyaAllah nanti kita tengok lah macam mana. EU dah 2 orang tanya EU. Raja Faiz, Assalamualaikum DJ Pak Su, Cikgu Lan mohon pencerahan, adakah gold dijangka? Okey, ni tentang gold. Soalan tu saya tahulah, nanti cikgu terus jawab je bahagian gold. Nur Azmi Narullah pun yang sentiasa bersama dengan kita ni. Salam DJ Pak Su, Cikgu Lan, Boboy yang comel, semoga sihat sentiasa. Boboy yang comel. Okey, Muhammad Diana, cikgu adakah gold dah habis kejatuhan sel? Nanti cikgu bukakan gold Wan Nur Azmi, salam cikgu, sekian, mohon bantuan mengenai EU. Dah 4 EU.
You. Baik, Okay, Saiful Musa. Assalamualaikum cikgu dan Pak Su, gol naik dah. Wah, dia sama banyak ni EU dengan gol ni. Baik, daripada Suhaimi Cik Mat. Assalamualaikum DJ Pak Su, Cikgu Lan, semoga sihat hendaknya. Thank you. Salam Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Haziq Helmi Muhammad Rafizi, pencerahan UJ cikgu. InsyaAllah. Siapa ni? Radika. Salam semua, indeks UST tolong jelaskan. Baik, Alhamdulillah. Mana yang sempat je lah sebab saya tak nak drag masa yang panjang. 5 minit ni pun dah lebih sebenarnya. Salam Cikgu Lan dan juga kru CTC. Cikgu boleh terangkan kripto? Boleh, tak ada masalah. Cikgu sekarang ni boleh je, no problem. Ni seorang lagi, Adib Rahimi Yusof. Dia minta juga berkenaan dengan EU. Boleh. EU, okay. Baik, dah stop kita baca. Baik cikgu. Apa khabar cikgu di rumah? Alhamdulillah, sihat. Family semua okey? Sihat alhamdulillah. Baby belum tidur lagi malam ni. Mana dia? Tak nampak? Oh. Dia ada dekat mak dia. Okey. Cik, baik mak dia tak kerja. Balik kerja? Balik kerja. Okey cikgu. Baru sampai. Biasalah di sebulan akhir di tahun 2020 bagaimana daripada sudut pandang BBMA lah, adakah trade ni membahayakan? Maksud saya, adakah boleh kita trade macam bulan-bulan yang biasa ataupun dia ada impact tertentu bila hujung-hujung tahun nak tutup buku? Daripada pengalaman cikgu yang puluhan tahun tu, kongsikan sikit. Yalah, 10 dekat 20 cikgu. 10 tahun. 10 tahun dah. 10 tahun. Okey. Puluhan kat tu. Sebelum kita pergi ke kripto ke apa ke, sikit. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su, terima kasih Boboy. Dan juga warga kerja CTC.FM. Selamat malam semua, apa khabar semua, apa khabar ibadah luar sana, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, dan di mana-mana sajalah kita kan berada di alam maya. Dan alhamdulillah setakat ni kita dah dapat hinggapan sebanyak 107 yang sedang melihat kita. Alhamdulillah, perkongsian malam ni saya akan cuba yang terbaik. Right, tuan-tuan, dengan masa yang 1 jam. Memang suntuk, tapi kita akan berkongsi apa yang saya rasakan bermanfaat lah untuk semua. Okey, alhamdulillah Pak Su, malam ni malam ke yang 167. Subhanallah, saya pun dah terlupa Pak Su. Okey, bukan apa tuan-tuan. And kebetulan Pak Su, hari ni adalah hari pertama. Hari inilah hari pertama untuk bulan 12, bulan terakhir untuk tahun ini, dan mana kebiasaannya bulan 12 kita tahu ramai orang nak bercuti. Bila nak bercuti, maka mereka memerlukan wang, memerlukan fulus. Maka bila kita nampak orang dah mula memerlukan wang, memerlukan fulus, maka mereka akan menjual pegangan-pegangan masing-masing lah. Itu yang secara logik yang biasa kita dengar lah Pak Su, kan. Dan pengalaman saya dulu pun, masa ketika saya tak mesti membaca langsung pasal chart ni, saya sentiasa takut. Bukan apa maksud, kod tiba-tiba jatuh ke kan. Manalah kita tahu betul. Market ni. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah bila dah mula mengenali candle dengan menggunakan sudut pandang BMA daripada ilmu Tuan Omar Ali dan juga Tuan Rohi. Terima kasih banyak pada sifu saya dan sifu kepada ribu student dia. Dan alhamdulillah, bacaan tu semakin lama semakin meyakinkan. Dan sebenarnya tuan-tuan, pengalaman saya untuk tahun-tahun terdekat ni kan, bila hujung tahun lately Pak Su, dia tak macam, saya masih ingat masa sekitar 2010 awal-awal tu kan, bila hujung tahun Pak Su, pergerakan dia agak liar. Liar sebab pada ketika tu Pak Su, saya langsung tak tahu membaca. Bila kita tuan-tuan dah mampu untuk membaca chart, sebenarnya liar macam mana sekalipun kita boleh baca di manakah kedudukan candle. Sudut kita memandang tu dah semakin lama semakin luas. Dan kebiasaan tuan-tuan, apa yang saya baca adalah saya menggunakan time frame daily.
Ini wajib masuk, wajib masuk. Jadi sebelum saya nak meneruskan kan terlupa lah masuk. Itulah tu. Jangan lupa tu. Tak pernah lupa kan. Bitcoin melonjak ke paras tertinggi. Sejarah terukir, wajah berseri. Baik. Menunggu Biden meneruskan kronologi, moga jelas market menonjolkan diri. Dahsyat pantun tu. Dia sebab mula depan-depan dah kripto dah. Wah, lain macam. Kan Basu, bila market laju, market itulah yang kita masuk Basu. Yalah, betul. Kalau market tu slow, dengan kita pun slow. Terlalap dia buat dia nanti. Jadi tuan-tuan, daripada pantun yang saya nyatakan tadi, saya ada letakkan perkataan Bitcoin, saya letakkan perkataan tertinggi, sejarah, Biden dan market untuk menunjukkan diri. Semua Basu, tuan-tuan semua ni adalah kait-mengait antara salah tu antara keduanya lah. Semuanya kait-mengait. Jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan Basu, saya rasa kalau ikut susunan, saya nak mulakan dulu, sebelum saya menjawab soalan tuan-tuan, saya nak mulakan dulu sedikit tentang kripto. Kenapa kripto tuan-tuan? Basu pun masih ingat masa sekitar 2017 saya sibuk cerita kripto, cerita sampai setahun dan mencecah kepada kawasan-kawasan tertinggi dan dia jatuh dan market dah slow dan kita pun senyap. Dan sekarang Basu, market kembali bergelora. Alright. Tuan-tuan, bagi sesiapa yang mungkin tak pernah tahu tentang adanya satu website yang menunjukkan nama-nama kripto, tuan-tuan, ini adalah, Basu boleh nampak website ni, nama dia adalah coinmarket.com. Okay, tuan-tuan, di sini adalah senarai kripto. Tuan-tuan nak tahu sebenarnya berdasarkan kepada website ini, setakat ni Basu ada 7,000. Ni saya tandakan sebelah top left ni, atas kiri ni, ada 7,832 kripto atau dia panggil token lah. Yang mana market capital ni Basu sekarang telah mencecah lebih daripada 500 bilion. Saya masih ingat Basu dulu, masa 2017 sekitar 200 bilion. Sekarang hari ni Basu telah mencecah lebih daripada 500 bilion. Bermaksud Basu adalah lebih pada setengah trilion. Right? Dan dominan ni tuan-tuan, ni BTC dominan bermaksud peratusan yang dominan datang daripada BTC ataupun Bitcoin adalah Basu 62%. Maksudnya mak segala kripto ni Basu adalah Bitcoin lah. Ibu, induk. Kalau kat kampung tu dia panggil induk. Tuan arwah nenek saya kalau tu dia panggil pergi jumpa, dia kata pergi jumpa kau punya induk. Induk tu mana orang tua lah. Dan dia lah maknanya the mother of crypto. Dan tuan-tuan, sekarang kita lihat Bitcoin harga semasa setiap Basu dah pun mencecah 19,208. Jadi tuan-tuan, inilah yang menunjukkan kekuatan yang sedang berlaku. Dan berdasarkan kepada market capital Basu, keduanya adalah Ethereum, ketiganya adalah XRP, dan keempat Tether, dan kelima adalah Litecoin. Okay? Jadi untuk ni saya akan lebih terfokus, terarah kepada empat sahaja, iaitu Bitcoin, Ethereum, XRP dan juga Litecoin. Kenapa? Sebabnya tuan-tuan, ni sebabnya. Tuan-tuan nampak, Pak Su nampak, semua nampak ini adalah website Luno. Okay? Di mana tuan-tuan di sini tuan-tuan nampak ada perkataan Bitcoin, yang mana tuan-tuan harga sekarang Bitcoin pada ringgit Malaysia adalah RM78,050. Ethereum adalah RM2,432. Ripple, ni tuan-tuan yang paling murah, RM2.57 Basu. Dan Litecoin RM357. Alright tuan-tuan, ini adalah 4 token atau 4 kripto yang mana ini adalah yang dibenarkan trade di Malaysia di bawah Security Commission, yang mana Luno ni tuan-tuan adalah salah satu company yang dibenarkan oleh Security Commission, yang mana ia dipantau oleh SEC. Dan tuan-tuan, bila dipantau dan dia regulated, maka menggunakan servis Luno ia adalah
sangat selamat. Terjamin. Dan terjamin lah. Dan tuan-tuan, selain pada Luno, ada satu lagi yang selalu saya sebut. Saya rasa ramai yang belum kenal, nama dia Tokenize. Tokenizemalaysia.com. Dan dia juga, tuan-tuan, sebelum ni dia cuma ada 3 saja kripto. Alhamdulillah, baru-baru ni sedang masukkan yang keempat, iaitu Litecoin. Jadi sekarang, tuan-tuan, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Litecoin dan ada XRP. Tuan-tuan, jadi apa yang didagangkan oleh Tokenize dan apa yang di-offer atau yang ditawarkan oleh Luno adalah benda yang sama. Cuma, tuan-tuan, kita kena tahulah adakah ini sekarang waktu yang terbaik untuk kita nak masuk market. Jadi, tuan-tuan, bila saya nak tengok adakah yang terbaik ataupun yang manakah yang terbaik Pasu antara keempat-empat buat masa ni, jadi saya kena buka chart dah Pasu. Tanpa chart payahlah saya nak melihat yang mana satu agaknya baik. Tuan-tuan, jadi saya menggunakan chart daripada salah satu broker yang mana tuan-tuan boleh gunakan chart ni buat daftar sebagai account demo Pasu. Ambil account demo, kemudian di broker ni tuan-tuan boleh nampak top left ni, right? Ni tuan-tuan boleh nampak Bitcoin, di sebelah kanannya adalah Ethereum, di kanannya adalah Litecoin Pasu, dan di kanan sekali adalah XRP. Okey. Kalau kita lihat Pasu, ini adalah di time frame monthly. Okey, sekarang kalau Pasu perhatikan betul-betul, kebetulan Pasu, hari ni hari pertama bulan 12, bermaksud semalam hari terakhir, maka semalam tuan-tuan, hari terakhir yang melengkapkan perjalanan satu candle monthly. Mantap. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku pada Bitcoin kita nampak dengan jelas di sini. Pasu pun boleh nampak Pasu, ini Pasu yang biru sebatang ni kan. Ni tuan-tuan, ini adalah candle, nama dia candle momentum buy. Yang mana tuan-tuan pada bulan 10 Pasu, candle ni muncul juga, tetapi dia tidak sekuat yang bulan 11 ni. Ini bulan 11 Pasu memang mantap. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan kekuatan market yang mana kalau kita lihat betul-betul Pasu, inilah yang terendah. Yang terendah pada tahun ini, yang mana Pasu dia pada bulan Mac. Pasu, pada bulan Mac kawasan terendah, dan tuan-tuan sekarang dah pun mencapai mencecah, kalau ikut chart di sini, dia telah pun mencecah paras berapa? Tertinggi Pasu 19,884, katakanlah 20k, dah dekat sangat tu Pasu. Jadi yang terendah Pasu sekitar 3, kalau saya tak silap di sini, terendah adalah 38 Pasu. Bermaksud Pasu setakat sekarang dia telah naik 5 kali ganda dalam tempoh tak sampai setahun. Rekod bulan 3 sampai bulan 11 Pasu, dia telah naik daripada 3 daripada 4,000 USD, 4,000 USD hingga ke 20,000, Pasu 5 kali ganda. Satu investment yang sangat meriah Pasu pada tahun ini. Dan di sebelah kanannya tuan-tuan, kita nampak Ethereum juga Pasu telah pun membuat satu bacaan yang sangat menarik, sangat kuat juga Pasu. Ini adalah candle momentum. Ni tuan-tuan, Pasu nampak ni yang pertama ni. Ini yang pertama. Bila ni yang pertama Pasu, maka dia berterusan Dia berterusan. Okey. Sekarang kalau Pasu tengok, ni pertama satu candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, baru 5 candle Pasu. Baru 5 candle. Bermaksud pergerakan kekuatan dia baru masuk 5 bulan. Sekarang nak masuk bulan yang ke-6. Okey Pasu. Untuk Bitcoin, kalau kita lihat di sini, dia baru ada candle pertama momentum buy, dan ni candle kedua. Okey. Sekarang Pasu, dia dah ada 5 candle siap. Sedangkan Bitcoin baru 2 candle. Jadi yang mana agaknya yang nak pergi jauh lagi Pasu? Bitcoin cikgu. Sebab ini dah 5. Ini baru 2. Jadi dia berbaki lagi 3 kalau dibandingkan Ethereum. Betul? Okay? Dan Pasu, kalau ini adalah sebelah kanan ni adalah XRP. Okey, ini Pasu, ini adalah candle yang pertama. Bermaksud Pasu, jauh lagi nak pergi. Right? Dan tuan-tuan, untuk ni Pasu,
Ni Litecoin ni Pak Su. Belum lagi ada sebarang candle momentum buy di monthly. Maknanya Pak Su, secara kasarnya, kalau berdasarkan kepada candle sekarang Pak Su, di Ethereum dah masuk candle yang ke-6, okay, Pak Su. Di Bitcoin dah masuk candle yang ketiga monthly. Di XRP nak masuk candle yang kedua. Di Litecoin Pak Su, belum muncul lagi candle pertama. Bermaksud, Litecoin tuan-tuan, masih lagi banyak ruang untuk kita nak mendapatkan bonus. Wah, ni nampak, panjat dia tinggi panjat dia ni. Sebab dia belum keluar lagi momentum. Saya buka 44 ni, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan nampak je sebab tuan-tuan, pergerakan market, dia punya mark dia adalah Bitcoin. Bitcoin kalau pergi kuat, yang lain memang semua ikut. Tuan-tuan semua. Yes. Jadi sekarang, saya banyak fokus kepada Litecoin. Kenapa? Sebab tiga-tiga, Bitcoin, Ethereum dan XRP dah pun muncul momentum buy di monthly. Tetapi Litecoin tuan-tuan belum lagi. Tuan-tuan nampak dia tengah naik ni. Saya pun dah mula membeli dan menyimpan. Okay? Dan tuan-tuan, yang saya katakan tadi, tuan-tuan beli di Luno dan juga beli di Tokenize, contoh untuk dua exchange ni tuan-tuan. Pak Su, ini kita beli umpama macam kita beli saham Pak Su. Dia adalah market sehala. Sehala maksudnya adalah hanya ketika dia naik saja kita boleh buat profit. Ketika dia jatuh Pak Su, kita duduk diam-diam. Right? Dan satu lagi, kita memiliki. Dan di sini tuan-tuan, tidak ada sebarang leverage. Maksudnya tuan-tuan, saya tunjuk macam ni, saya kembali kepada chart sini. Okey, macam sekarang. Saya ambil Litecoin ni Pak Su. Sekarang harga dia 357 Kalau tuan-tuan hendak mendapatkan satu unit Litecoin, tuan-tuan harus membayar pada harga semasa sekarang 357. Kalau harga ni 400, kena bayar 400 jika nakkan satu unit. Kalau berdasarkan pada sekarang 357 satu unit, tuan-tuan katakanlah tuan-tuan ada cuma RM35.70 Pak Su. Maka tuan-tuan akannya dapat 10% sahaja daripada ni. Boleh Pak Su so saya rasa tuan-tuan tuan-tuan boleh mulakan dengan jumlah berapa. Kalau orang tanya berapa, saya cadangkanlah dengan minimum RM100, tuan-tuan boleh beli, tuan-tuan boleh mendapatkan kripto. Antara 4 ni, pilihlah yang mana berkenan di hati. Okey Pak Su? Alright, okey. Alright, so itu sedikit sebanyak pasal kripto. Saya semangat rasa tuan-tuan pun dah nampak. Tuan-tuan pun dah nampak, Pak Su pun dia dah semangat. Pasal Pak Su pun lepas ni macam okey, Litecoin. Let's Litecoin. go. Alright tuan-tuan. So sikit sebanyak tuan-tuan dah nampak perjalanan ni. Dan saya rasa dah habis masa lebih kurang 20 minit. Okey Pak Su, tadi ada persoalan-persoalan tentang apa? Tentang gold, tentang EU, tentang indeks USD. Betul? Yeah. 3 tadi kan? Banyak persoalan yang banyak lah. Betul. Alright. Saya tahu tuan-tuan Pak Su, memang peminat gold adalah sangat ramai sebab setiap kali Pak Su kalau saya post persoalan di saya punya channel, majority memang besar, iaitu mereka masing-masing minat untuk melihat emas. Okey, sekarang now kita buka. Jeng kita buka emas. Okey Pak Su. Ni dia. Ni dia adalah chart emas XAU USD. Bagi kita nampak dia Pak Su, XAU USD ini adalah chart, ini adalah kod XAU USD adalah kod untuk emas dan ini adalah dia punya chart. Okey. Sebelum tu Pak Su, kita lihat apa yang telah pun muncul sebab Pak Su, candle monthly telah pun siap untuk bulan 11. Okey, sekarang sebelah kiri saya tukar kepada monthly. Tengah ni saya tukar kepada weekly dan kanannya Pak Su saya tukar kepada daily. Okey, tuan-tuan. Jikalau kita rujuk betul-betul dekat monthly tuan-tuan Pak Su, kita nampak dengan jelas. Saya tukarkan ni saja. Okey. Pak Su, ada candle merah di sini kan? Ni ada candle merah ni. Pak Su, ini adalah candle monthly yang telah selesai untuk bulan 11. Bermaksud Pak Su, sekarang emas sedang berada di zon yang terendah di monthly. Atau dengan kata lain, dia sedang berada di kawasan-kawasan
zone re-entry buy di monthly. Saya bukan suruh buy, saya beritahu ni nama dia Pak Su, tuan-tuan ni nama dia, setup dia sangat cantik, dia berada di zone re-entry buy di monthly. Maksud Pak Su, zone ni sama macam yang Pak Su nampak ekor ni kan, ni sama dengan yang ni maksud dia, dan sama dengan ni. Inilah re-entry buy, ini adalah re-entry buy, ini adalah re-entry buy, dan juga ni re-entry buy. Okey. Tapi Pak Su, dia ada tapi dia. Apa tapi dia tu? Untuk kita nak pastikan adakah valid re-entry buy buat kali ni, kita perlu tahu bacaan apakah yang akan validkan perjalanan re-entry buy di monthly. Okay. So sekarang saya nak tunjukkan Pak Su, saya buka monthly. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh yang lebih kurang jelas macam ni. Macam ni kan. Ini Pak Su, saya ambil kat sini lah. Kalau sini ada macam ekor panjang, saya ambil kat sini. Tuan-tuan tengok ini adalah re-entry buy. Hampir samalah ni zone re-entry buy. Okay. Tuan-tuan akan nampak, ni momentum. Ni re-entry. Ni momentum. Ni re-entry. Jadi saya ambil contoh yang ni Pak Su sama dengan ni. Jadi sekarang kita lihat. Ini nama tuan-tuan, kita buat backdated test di mana kita tengok agak apa ya. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku di sini sebenarnya kita boleh jadikan sebagai panduan untuk zone re-entry buy di monthly ni tuan-tuan. Okey. Sekarang Pak Su, saya tandakan dan saya kecilkan time frame kepada weekly. Okey. Pak Su boleh nampak sekarang di sini? Pak Su nampak garisan biru ni terkeluar? Okey. Keluar. Dan di sini, nampak tak garisan biru ni pun terkeluar? Right? Ada persamaan kan? Cuma, yang tak sama adalah, kali ni tuan-tuan, dia ada satu candle momentum. Tapi tuan-tuan kena ingat, momentum di sini, tetapi dia punya BB flat. Low BB flat, top BB flat. Tuan-tuan, bila flat ataupun mendata, tidak ada kekuatan. Maksudnya, ini bentuk-bentuk untuk sideway. Macam ni tuan-tuan nampak? Dia menguncup Pak Su. Nampak tak top BB rasa hitam atas ni, dia kembang. Batu hitam bawah ni kembang kan? Jadi tuan-tuan bila dia kembang ke atas, top BB, low BB kembang ke bawah, bermaksud dia ada kekuatan nak naik. Tetapi yang ni tuan-tuan Pak Su, top BB flat, low BB pun flat. Bermaksud ini tanda-tanda sideway. Tanda-tanda sideway. Dan adakah ini valid untuk melakukan kenaikan? Sekarang Pak Su saya tandakan di sini. Alright, tuan-tuan kita tengok sama. Dan ini saya tukarkan kepada bacaan daily. Saya tandakan dulu dia punya tarikh 8/12 2019. Saya pergi kepada daily Pak Su 8/12. Okey. Pak Su kalau kita tengok di sini, ni kotak dia Pak Su. Kalau kita perhatikan betul-betul Pak Su, ini adalah daily, right? Ini adalah daily. Dan Pak Su nampak tak satu candle di sini? Ni yang ni. Candle biru ni. Yang ni. Okey. Pak Su, ini nama dia candle momentum buy. Jadi tuan-tuan, bacaan momentum buy inilah yang akan validkan tuan-tuan dapat sideway ni atau re-entry buy di monthly. Tuan-tuan, itu yang validkan perjalanan re-entry buy. Selagi tuan-tuan tidak ada bacaan momentum buy di daily tuan-tuan, maka perjalanan yang kita nampak re-entry buy di monthly itu belum lagi valid. Bukan mudah sebab Pak Su, daripada kalau kita lihat di sini, ini ada tanda-tanda macam bacaan momentum sell. Okay. Daripada candle ni Pak Su, kalau kita lihat ada satu candle. Okay, saya tandakan lagi. Ni ada 2 candle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, masuk 20. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 Pak Su. 30, 1, 2, 3, 4. Pak Su, ada 34 candle daily Pak Su. Bermaksud, kita harus menunggu lebih daripada sebulan, saya rasa dah sebulan setengah Pak Su, untuk candle momentum sini terbatal. Candle momentum sell jadi terbatal dengan munculnya bacaan momentum buy. Jadi kita harus menunggu 1 bulan setengah Pak Su. Jadi tuan-tuan,
bukannya mudah. Kalau candle ni, candle H1 bermaksud kita ada 34 jam. Baik. Tetapi Pak Su, ini adalah candle daily. Jadi kalau 30 candle daily, 30 hari. Kalau 30 candle H1 baru 30 jam. Disebabkan kena jadi tuan-tuan, kena banyak bersabarlah. Jadi sama juga senario dia di sini tuan-tuan. Jadi bila kita rujuk di sini, lepas tu tengok based on sekarang ni, based on sekarang ni, kalau kita lihat di sini, right? Kalau kita nak buat candle momentum buy Pak Su di daily, ni Pak Su, ini candle ni. Ini top BB. Perlu ada candle Pak Su yang tutup di luar top BB. Pak Su, minggu ni hari Isnin satu candle daily. Hari ni hari Selasa satu candle daily. Besok hari Rabu satu candle daily. Khamis satu candle daily. Jumaat satu candle daily Pak Su. Dengan 5 candle daily tuan-tuan, dengan 5 candle secara logiknya tidak berlaku momentum buy di daily. Nak berlaku dia candle susah Pak Su. Dia memerlukan perjalanan yang kuat. Perjalanan berapa? Perjalanan sekurang-kurangnya 20 candle kalau dia nak pusing balik lah Pak Su sebenarnya. Jadi candle, berdasarkan pada minimum sebab kita menggunakan garisan BB. Sebab BB tuan-tuan 20 BB, nampak tak BB? Bollinger Band dalam kurungan tu 20. Jadi kita menggunakan perjalanan purata 20 candle. Jadi tuan-tuan, dia kalau nak pusing tu, dia akan buat extreme, MHV, Arakoko, re-entry, baru momentum. Jadi perjalanan tuan-tuan daripada momentum sell kepada momentum buy tu, jangkaan dia adalah sekurang-kurang ni Pak Su 20 candle. Jadi berdasarkan kepada apa yang berlaku sekarang ni Pak Su, apa yang sedang berlaku sekarang ni, hari ni tuan-tuan, Pak Su, malam ni candle daily berada di kawasan tertinggi daily. Bermaksud ni kawasan resistant daily. Bermaksud tuan-tuan, dia sedang berada di zone re-entry sell. Di zone re-entry sell di daily. Jadi untuk lebih jelas Pak Su, saya jadikan kepada 3 time frame. Ni daily. Tadi saya dah kecil daripada monthly kepada weekly kepada daily. Yang ini adalah 4 jam ataupun H4 tuan-tuan. Kejap BBMA. Okey, tuan-tuan tengok. Right. Dan yang kecil sekali ni saya pergi kepada H1. Right. Sekarang kita nampak Pak Su, dan kita nampak dengan jelas bahawa Allah. Okey. Tuan-tuan, di daily ada bacaan ataupun ada zone re-entry sell di sini. Dan di H4 Pak Su, bila dalam sifir multi time frame, apabila di daily ada bacaan re-entry sell, maka di H4 ada bacaan market hilang volume sell. Yang Pak Su nampak candle ni, ni kita nak, Pak Su, kalau kita pandang bagi yang menggunakan BBMA tuan-tuan, kalau tuan-tuan hanya memandang kepada H4 sahaja, tuan-tuan akan nampak ini adalah arah kukuh buy. Betul. Kalau tuan-tuan tengok H4 sahaja atau tambahkan dengan H1, tuan-tuan nampak kuat naik ni. Tuan-tuan kata ini arah kukuh buy nak naik. Tuan-tuan, dalam BBMA saya minta sesangat setiap kali tuan-tuan nak buat keputusan, tolong lihat sekurang-kurangnya daily. Kenapa tuan-tuan? Sebab candle daily sekarang berada di zone 5-10 high ataupun kawasan-kawasan yang dipanggil Pak Su re-entry sell. Entry sell. Dan tuan-tuan, re-entry sell di daily ni Pak Su hanya akan valid apabila munculnya bacaan momentum sell di H1. Jadi tuan-tuan, low BB ni masih kat bawah Pak Su. Masih kat bawah. Sebab tuan-tuan nampak, Pak Su pun nampak candle-candle ni masih momentum buy ke H1. Masih kuat. Kalaulah tuan-tuan dia nak jatuh, mungkin petang besok, mungkin malam besok, kalau dia nak jatuh, tuan-tuan akan nampak garisan low BB ni akan menguncup ke atas Pak Su. Akan menguncup ke atas, dan juga kita akan nampak top BB menguncup ke bawah, dan kita akan nampak juga Pak Su candle ni akan tutup di dalam BB. Ni bentuk dia. Jadi hanya bacaan momentum sell di H1 sahaja yang validkan. Okey Pak Su, saya nak tunjuk yang
bila benda belum berlaku Basu, macam payah kita nak digest. Macam mana? Jangkaan tu payah. Saya tunjukkan yang telah berlaku supaya tuan-tuan nampak apa sebenarnya yang saya cuba kongsikan. Okey. Saya ambil contoh Basu. Di sini adalah bacaan momentum cell. Okey? Momentum cell. Bila ada momentum, dia akan ada re-entry. Ni tuan-tuan, saya sangat suka. Saya sangat suka re-entry yang berlaku selepas momentum. Sebab tuan-tuan, re-entry yang berlaku selepas momentum adalah re-entry yang kuat. Bermaksud, re-entry cell di sini tuan-tuan kuat sebab ada momentum cell. Tuan-tuan, bila kita menggunakan daily, kita macam memang tak jelas tu. Tak jelas sebab candle daily di sini cuma ada satu momentum cell, 2 dan 3. 3 candle daily baru tu dia jatuh. Dia tak apa jelas. Tetapi lepas tu kalau kita kecilkan time frame, apa yang kita nampak dia 4 jam, lepas tu kita nampak market tengah buat sideways kat sini. Ni dia. Market sedang buat sideways. Jadi dalam ilmu BBA istilahnya adalah sideways di time frame kecil adalah apa? Sideways di time frame kecil adalah re-entry di time frame besar. Saya ulang sekali lagi. Sideways di time frame kecil adalah re-entry di time frame besar. Jadi yang akan validkan bacaan ini tuan-tuan, bacaan kita nampak sideways ni dan validkan re-entry cell di daily adalah momentum cell di H1. Tuan-tuan, ni dia Basu, bacaan dia momentum cell. Basu nampak yang panjang ni kan? Ni momentum cell. Sekali lagi Basu, bila ada bacaan momentum cell, dia akan muncul re-entry cell. Jadi tuan-tuan, ini adalah momentum cell. Dia turun momentum, dia naik, dia buat re-entry, baru dia jatuh. Jadi tuan-tuan, inilah entry-entry yang kuat lah kan. Sebab ada yang nak masuk awal, tak ada masalah tuan-tuan. Bila masuk awal, kita kena tahu risikonya adalah jikalau muncul bacaan momentum buy di H1 tuan-tuan dan BB kembang, bermaksud entry sell tuan-tuan harus di-cut terus. Bermaksud kita silap. Sebab sememangnya lah kita kalau boleh nak masukkan pucuk, betul. Tapi kita mesti tahu risk and reward. Risikonya tuan-tuan, jikalau di tempat ni tuan-tuan enter sell, tuan-tuan, bermaksud jikalau muncul bacaan momentum buy dan BB kembang, sell tu kena cut loss. Tetapi kalau sell dan dia keluar momentum sell macam ni, tuan-tuan dah boleh senyum lah. Sebenarnya benda yang sama. Dan lepas tu, kalau kita lihat pergerakan sekarang, saya rasa saya buat naked chart, lepas tu akan nampak, tuan-tuan akan nampak lebih detail. Lepas tu nampak kenaikan ni. Ni kan dia naik kan? Naik. Sebenarnya candle ni sama tak dengan candle sebelum ni? Dia punya level sama kan? Tu yang saya katakan. Setakat waktu ni, lepas tu yang muncul adalah kawasan-kawasan re-entry di daily setakat ni. Di sini. Dia tak buat breakaway pun. Bila kita letak garisan BB, yang kita nampak adalah tuan-tuan saya besarkan. Okay. Kita nampak sini tuan-tuan, sekarang EMA 50 dah mula rapat dengan BB. Right tuan-tuan. Nanti bila tuan-tuan nampak garisan low BB ni, lepas tu dia naik dan lebih tinggi daripada yang sebelum ni, tuan-tuan akan nampak EMA 50 berada di bawah BB dan tuan-tuan akan nampak candle-candle ni tuan-tuan mula tutup di dalam. Besok lepas tu sekali lagi kita menunggu peluang untuk sell. Tapi syarat yang mengatakan bahawa confirm sell adalah momentum sell di H1. Jadi bagi sesiapa yang meletakkan sell di sini tuan-tuan, sekali lagi jikalau tidak ada momentum sell di H1 tetapi ada momentum buy di H1, maka sell tuan-tuan kena cut loss. Dan itulah yang saya buat. Jadi tuan-tuan, setup ni sebenarnya setup yang saya tunggu setiap minggu. Sebab setup re-entry jadi tuan-tuan, dalam ketika market tengah rally, dia mampu untuk muncul palsu dalam seminggu sekali. Jadi untuk besok sebenarnya berdasarkan kepada bacaan ni, saya menunggu untuk setup re-entry sell di daily untuk besok. Tetapi kena ingat tuan-tuan, saya besarkan ni, re-entry sell jikalau malam besok ada, petang atau malam besok ada momentum sell di H1, maka valid lah re-entry sell di daily tuan-tuan. Perlu diingat,
re-entry sell ni tuan-tuan adalah re-entry sell yang lemah berbanding sebelum ni Pak Su. Kenapa? Sebab re-entry sell ni yang kita jangkakan ni adalah datang ni tuan-tuan bukan daripada momentum. Tetapi re-entry sell ni tuan-tuan datang ni daripada momentum sell. Itu beza dia Pak Su. Jadi bila re-entry sell kalau dia jatuh malam besok, re-entry sell ni adalah datang bukan pada momentum, bermaksud jangkaan dia adalah pergerakan dia tak kuat, adalah lemah lah. Dan satu lagi Pak Su, kalau kita perhatikan betul-betul, ketika momentum sell dan re-entry sell, nampak tak garisan EMA 50 yang biru ni, dia masih rapat dengan MACD. Dan sekarang tuan-tuan, lepas tu kita nampak garisan EMA 50 ni dalam bracket 50 Pak Su kan? EMA 50 dan jarak dia dengan garisan MACD yang dalam bracket 20 ni, dia dah mula jauh sedikit demi sedikit. Dan satu lagi, kalau Pak Su tengok, ketika re-entry ni, nampak tak Tok BB ni kembang? Baik. Jangan saya buat. Kembang kan? Sekarang Pak Su, Allah. Re-entry yang ni nampak tak Tok BB dah mula kuncup? Itu tandanya yang kalau dia jatuh besok, ini adalah re-entry yang lemah berbanding yang sebelum ni iaitu minggu lepas. Itu bacaan kita. Memang kita fokus untuk sell sebab dia tidak ada bacaan apa Pak Su? Dia tidak ada bacaan momentum buy di H4. Sebab jikalau sekarang Pak Su kita nampak momentum buy di H1 solid, momentum buy ni Pak Su, momentum buy solid. Tetapi kalau dia ada momentum buy di H4, Pak Su, dia boleh sambung naik. Tapi hingga sekarang tuan-tuan, tidak ada sebarang bacaan momentum buy di H4, bermaksud market hanya berlegar-legar di kawasan yang tertinggi di daily. Jadi maknanya based on sekarang, kita fokus untuk mendapatkan kawasan-kawasan sell. Dan ia hanya akan terbatal jikalau momentum buy berterusan di H1 dan jikalau muncul tambahan muncul momentum buy di H4 tuan-tuan dan BB kembang, maka terbatallah kita punya bacaan sell dan kita kena cut loss. Itu cadangan saya. Baik. Okay, itu untuk goal. Clear. Itu untuk goal. Clear harap tuan-tuan clear dengan penjelasan tu. Terus pergi EU ikut cikgu. Okey. Alright tuan-tuan. EU tuan-tuan, sebenarnya EU ni adalah salah satu, EU ni adalah pair yang mana pair yang sememangnya mudah impact dia daripada pergerakan indeks USD. Bermaksud jikalau indeks USD tu dalam keadaan lemah Pak Su, maka kita akan nampak EU ni akan naik. Right? Dan kalau sebelum tu Pak Su, saya rujuk dulu kepada indeks USD, dan kalau kita rujuk sini tuan-tuan, apa yang kita nampak Pak Su? Indeks, okey. Terkejut. Ini adalah indeks USD. Kalau kita pergi kepada H4, kita nampak jelas sangatlah. Dia masih dalam keadaan downtrend. Dia naik, dia jatuh. Dia tak boleh, dia tak mampu untuk membuat bacaan momentum buy. Tidak ada. Dia naik sikit je. Kawasan MACD dia jatuh. Dan dekat daily pun tuan-tuan masih lagi downtrend. Apatah lagi kalau berada di weekly, memanglah jelaslah untuk downtrend. Kan? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak indeks USD ni dalam keadaan jatuhan, maka secara langsung tuan-tuan dah dapat agak dah. EU tuan-tuan, peluang yang ada adalah buy. Jadi cuba kita pergi ke EU. Mana saya punya EU? Okey. Sekejap tuan-tuan Alright. Okay, lepas tu nampak tak dia tengah naik. Ini EU di H1, ini di H4. Lepas tu nampak di daily. Okey. Nampak ada tanda bahawa bacaan apa ni? Saya suka ni Pak Su. Sebab ini adalah momentum. Sebab jikalau ada momentum, maka akan ada re-entry. Itu yang saya seronok tu. Jadi bila muncul sebab candle ni tuan-tuan akan selesai pada pukul atau pada jam 6 pagi. Jikalau kenaikan dia berterusan sehingga muncul dia bacaan momentum buy di daily untuk EU, maka kita menunggu untuk set up re-entry buy. Jadi tuan-tuan, apa yang saya boleh cadangkan untuk EU, fokus untuk bacaan atau peluang-peluang buy. Dan tuan-tuan,
Bila tuan-tuan nampak EU dalam keadaan buy, USD dalam keadaan lemah, maka tuan-tuan akan nampak pair seperti USD CHF, USD Canada tuan-tuan. Kita fokus untuk peluang sell. Okay. Jadi kuncinya lepas tu tuan-tuan adalah di indeks USD. Right? Jadi cuba kita pergi dekat USD CHF. Macam saya katakan tadi, bila EU naik, maka kita cuba mencari peluang bentuk sell di USD CHF. Cuba kita tekan. Okay, lepas tu nampak? Nampak tak? Dia terbalik dengan EU. Nampak tak lepas tu? Momentum sell. Tuan-tuan, ini momentum sell. Kemudian EMA 50 bakso masih berada di bawah BBB. Bermaksud dia nak jatuh jauh lagi ni. Bermaksud dia boleh jatuh sehingga besok. Sehingga besok dia boleh jatuh. Sebab ada momentum di H1. Bila ada momentum di H1, kita menunggu re-entry di H1. EMA 50 masih berada di bawah BBB. Ia akan lemah untuk jatuh apabila kita nampak candle mula tutup di dalam BB, dan juga kita akan nampak garisan EMA 50 mula berada di atas garisan mid BB dan top BB mula cangkuk ke bawah. Lepas itu tandanya yang jatuh ni lemah. Setakat sekarang tak ada. Siapa yang pegang sell untuk UCM ni full sajalah. Sedap tuan, ini adalah pergerakan setup yang ada di mana? Setup yang ada di daily. Sebab tuan-tuan nampak di sini, momentum di H1 ni lah tuan-tuan yang akan validkan jalanan daily. Dan kita nampak apabila ada momentum sell di H1, tuan-tuan akan nampak ni nama dia market dalam volume sell di H4. Dan kalau betul-betul kita lihat, tengok saya tandakan ni basuh. Dan sekarang saya buka kepada daily. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak candle ni? Yang biru, yang merah ni, yang jatuh ni tuan-tuan, tidak menyentuh 5-10 high. Lepas tu, market sekarang, dia bukan macam dulu. Ketika saya belajar BBMA, masa tu market memang senang kita nak baca. Jadi, saya beranggapan pada ketika tuan-tuan, dia mesti sentuh 5-10 high. Dia baru jatuh. Macam ni lah. Disentuh kan. Tapi kali ni dia tak sentuh pun. Jadi, bila dia tak sentuh, jadi saya masa pada ketika tu cakap, dia tak sentuh ni, jatuh tidak? Sebenarnya tuan-tuan, market sentiasa di depan. Teknik atau BBMA ni adalah salah. Tengok pasu dia punya terkejun. Tengok pasu. Ni saya kata. memang terkejun. Ni tak ada buy untuk malam ni, untuk UCF jangan mimpi nak buy. Fokus untuk sell saja. Alright. Dulu mula pasu saya belajar, saya fikir, ni kalau tak tahan 5-10 high agak macam mana? Tak boleh sell ke? Sebenarnya boleh tuan-tuan. Market dulu tuan-tuan berbeza dengan sekarang. Sekarang tuan-tuan pasu bila dah ada COVID-19 ni, dia macam alamak. Dia macam bagi siapa yang tidak dapat nak adapt ilmu tu dalam market tuan-tuan, memang dia rasa pening. Nampak macam nak sampai 5-10 high tuan-tuan. Dia punya layer pasu kat sini kau-kau, tapi satu pun tak kena. Satu jatuh. Jadi tuan-tuan, inilah market sebenarnya. Sebab BBMA adalah salah satu cara teknik yang ada, dan di luar ni tuan-tuan ada banyak lagi ilmu. Jadi kita kena faham, kena tahu bagaimana kita nak gunakan ilmu yang kita pelajari untuk nak kita letakkan atau nak kita adaptkan atau kita nak serasikan dengan market. Bukan benda mudah. Dia perlukan pengalaman. Dia perlukan try and error. Macam-macam perlu. Itu yang akan membina kita punya kekuatan. Right? So itu untuk UCF, dan tuan-tuan bila kita nampak momentum sell di UCF, USD lemah, dan kalau kita rujuk kepada UCAD, sebab tuan-tuan pasu dia ni berkait kait tau, berkait kait. Tengok saya tengok UCAD. Pasu tengok dia masih jatuh kan? Betul. UCAD jatuh kan? Dan EMA 50 rapat dengan BB. Jatuh ni pasu. Jatuh. Dan saya nak linkkan Saya nak link sebab currency dia pasu, pairing ni dia berhubung kait. Bila pasu nampak yang UCAD ni USD CHF masih dalam jatuhan, mana USD lemah. EU dalam kenaikan, USD lemah. Right? So bila UCAD pun lemah pasu, maka automatik kita tahu pair yang sedang naik pasu adalah Canada JPY. Kalau kita nampak UCAD tengah jatuh, cuba pergi dekat JPY. Sepatutnya dia dalam keadaan menaik.
Okey, sekarang saya pergi JPY. Mana JPY ni tuan-tuan? CAT JPY. Okey, pasal nampak dia tengah naik? Okey. Nampak dia tengah naik ni? Tu saya kata. Maksud saya tuan-tuan, siapa yang faham ni, dia dah tahu dah. Dia tengok UCAT jatuh, dia tahu CAT JPY naik. Pak Su, bila CAT JPY naik, cuba Pak Su tengok AUD JPY, NZD JPY, Euro JPY, GBP JPY, yang lain JPY. Adakah dia jatuh atau naik? Dan tuan-tuan, kalau kita pergi tengok JPY, kita akan nampak tuan-tuan, semua tengah naik. Nampak tak? Nampak tak Pak Su? Kunci dekat UCAT. Jadi tuan-tuan, ini ilmu, nama dia ilmu yang mana tuan-tuan faham satu pair, tuan-tuan boleh nampak, boleh jangkakan apa yang sedang berlaku, apakah yang akan berlaku kepada pair yang lain. Lepas tu, jarang saya cerita pasal benda macam ni. Itulah. Dia nampak complicated, tapi tuan-tuan faham pergerakan USD, tuan-tuan dah tahu dah ke mana nak pergi. Kalau katakan tuan-tuan ada contohnya trade EJ, tuan-tuan nampak UCAT tengah jatuh, lepas tu tuan-tuan sell EJ, sebenarnya tuan-tuan dah menongkah trend tu sendiri. Dah tahu dah, automatic cut loss. Sebab tuan-tuan dah tahu dah, selagi terkejut UCAT tu, JPY terbang, kawan yang lain tuan-tuan dia nak naik. Jadi satu pair atau satu currency tuan-tuan, dia dapat beritahu apakah pair yang lain tengah buat. Benda ni perlukan homework yang lama supaya dia senang nak masuk. Kalau mula-mula ni macam dia langsung tak boleh nak bayangkan macam mana. Jadi kalau tak boleh nak bayangkan, kena buat sedikit demi sedikit, mengambil masa, belajar, sabar untuk nak monitor market. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat. Itu yang saya doakan. Syarat homework. Okey Pak Su, seterusnya EA. EA. Okey Pak Su. EA, Euro AUD. Saya tak buka lagi Pak Su, saya tak buka lagi. Euro AUD tuan-tuan, dia punya kunci dia adalah kat AUD. Kunci dia dekat currency AUD. Okey. Right? Okey. Sekarang Pak Su tengok sekarang, saya buka NJ. Pak Su nampak sekarang NJ tengah naik di H4. Baik. Nak membuat bacaan momentum buy. Dan tuan-tuan, kalau siapa yang rajin perhatikan perjalanan NZD ini, dia ni adik-beradik dengan AUD. Jikalau NZD itu dia kukuh, maka AUD pun kukuh. Itu bentuk yang berlaku. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak AJ ni naik, maka kita boleh jangkakan yang AJ pun naik. Bila AJ naik tuan-tuan, maka kita jangkakan AUD USD pun naik. Jadi Pak Su, tuan-tuan, bila AUD USD naik, maka Euro AUD jatuh. Bila Euro AUD jatuh tuan-tuan, Euro NZD pun jatuh. Dengan satu pair, tuan-tuan dah boleh nampak apa yang mungkin berlaku di tempat lain. Jadi kita buka sekarang. Tadi pair apa Pak Su? Dia tanya EA kan? Ya. Euro EA kan? Okay, so sekarang saya buka untuk pair AUD. Okey, sekarang nampak ada sesuatu sekarang. Nampak? Untuk AUD, kalau kita lihat di ACAT, nampak tak? Tidak ada baca momentum sell. Tetapi di ADCHF ada momentum sell. Untuk kita nak pastikan baca kita betul atau tidak, kita buka serentak ni. Dan kalau Pak Su tengok sekarang di AJ, tak ada momentum. Market sideways. Okey. ADUSD tak ada momentum. Ni kawasan terendah daily ni sebenarnya. Daily. Kawasan re-entry buy. Tetapi dekat Euro AUD, dia ada baca momentum. Okey. Jadi tuan-tuan, di sini ada sesuatu. Saya tuan-tuan kalau ada bentuk macam ni, saya akan biarkan dulu dia bergerak. Saya akan biar sebab setup dia ada momentum, yang lain ada sideways. Dia tak cantik. Dan yang tadi, yang tadi tu tuan-tuan, pergi pada NZD. Okey? Tuan-tuan akan nampak EN dalam keadaan sideways. Belum lagi ada kekuatan. Nampak tak Pak Su? Betul. NJ ada momentum. Tuan-tuan kena fokus kepada pair yang ada momentum sebab itu yang menunjukkan perjalanan. Pergi ke NCAT. NCAT dah ada tanda-tanda. Ini belum selesai lagi. Candle ni siap pada pukul 2 pagi.
untuk momentum. Jadi NZD masih kuat. Dia jelas. AUD USD. Okey tuan-tuan. Nampak tak AJ? Tak, dia sideway. Dan AUD Canada tak ada momentum. AUD CHF ada momentum. Dan AUD USD tuan-tuan, dia tidak ada macam momentum. Jadi sekarang kalau kita nak nampak sekarang, saya nampak sesuatu yang tidak ada kekuatan jelas dekat AUD. Kita nampak yang EA naik. Jadi sekarang kalau kita nak fokus untuk EA, how strong EA ni boleh naik. Okey, sekarang kita pergi EA. Euro AUD. Euro AUD. Okey, kita pergi pada H1. Okey tuan-tuan, kita pergi pada H1. Kita nampak ada bacaan momentum. Okey. Bermaksud momentum di H1 ni Pak Su, dia akan valid dalam perjalanan tempoh 24 jam. Dan dalam masa yang sama, ada pula momentum buy di Euro AUD. Jadi sekarang dia ikut mana? Kalau Pak Su notice tadi, nampak tak tadi Euro USD tengah naik? Okey. So sekarang Euro AUD Pak Su, dia mengikut pergerakan bacaan currency Euro. Dia tidak mengikut AUD. Benda ni lah selalunya tuan-tuan dulu saya selalu sangat terkena. Sebab apa? Sebab saya melihat ada ketikanya satu pair tu dia lebih terarah pada satu currency. Tapi untuk kali ni Euro AUD naik sebab Euro dia tengah kuat. Kalau tak percaya Pak Su, kita pergi. Itu sebab tuan-tuan, saya akan simpan senarai ni. Tengok ni Euro Pak Su. Okey. Nampak tak? Euro Canada. Sekejap saya buka 4 jam. Okey. Dia tengah naik. Okey. Euro JPY H4. Ni H4. Saya ambil yang H4 dulu. Euro JPY. Nampak jelas? Naik. Okey. Euro USD H4. Bermaksud Euro sekarang sedang kuat. Tuan-tuan, kalau kita hanya berdasarkan kepada satu atau dua pair, sukar untuk kita buat keputusan. Tapi kita bila buka banyak ni, kita akan nampak, lalunya dia ikut AUD. Tetapi kali ni tuan-tuan, apa yang berlaku adalah dia mengikut pergerakan Euro. Euro kuat. Untuk yang ni, pergi EN, pergi pada H4, belum lagi ada sebarang baca momentum. Jadi, sekarang ni Euro Canada kuat. Euro JPY sangat jelas uptrend, dan Euro AUD sangat jelas uptrend, dan insya-Allah Euro USD juga akan follow. Wah. Jadi benda ni tuan-tuan, kita akan nampak macam tadi saya katakan selalunya saya melihat Pak Su di AUD ni, Allahu Akbar. Selalu di AUD ni apa yang saya nampak adalah apabila kejatuhan berlaku di AUD Canada, AUD CHF, AUD USD, AUD JPY, maka EA akan naik. Tapi hingga setakat ni yang ada momentum sell cuma di AUD CHF. Tetapi AUD JPY tuan-tuan nampak flat, tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Setakat ni. Jadi sekarang tuan-tuan, market masih di dalam keadaan indecisif, nak pergi mana tak clear. Jadi tuan-tuan kena lebih berhati-hati. Kalau nampak Pak Su, kalau nampak market tidak setara, apa saya buat? Biasanya saya akan keluar pada market. Keluar tengok dululah. Jadi tuan-tuan, kita kena ada ilmu untuk pandai menganalisa dalam pelbagai situasi. That's why saya susun ni Pak Su semua ni. Sebelum saya buat entry, saya akan tengok di Canada, CHF, JPY. Saya antara pair Pak Su yang saya suka dari JPY sebab kenapa? Sebab JPY ni kalau Pak Su tengok ni AUD JPY di sebelah kanan NZD JPY di sebelah kanan, CAD JPY sebelah kanan, Euro JPY sebelah kanan, GBP JPY sebelah kanan, dan USD JPY sebelah kanan. Jadi Pak Su, perjalanan dia sepatutnya sahala, tenang, tak nampak. Dia tidak ada pair, JPY tidak ada di hadapan, di base. Dia berada di code. Contohnya AUD JPY Pak Su, base adalah AUD, code adalah JPY. Jadi ke-66 ni kita nampak sekarang Pak Su, memang kita nampak JPY dalam keadaan lemah. Baik. Dan ini adalah antara pair yang memang saya suka sebab kod dia semua sama, kod dia adalah JPY. Okay, so tadi gold dah saya dah kongsi. Gold dah kongsi. Dah semua dah.
GPS mudah Itu mudah. Oh, okey. GPS 11.30. Okey, baik, alhamdulillah, bagi saya amat jelas apa yang cikgu terangkan, sebab bila cikgu buka tertingkap cikgu ni dia okey, baru pandangan tu jelas. So saya harapkan anda di luar sana juga dapat manfaat perkongsian yang cikgu berikan pada malam ni, episod ni. Dan terima kasih cikgu halalkan segala ilmu yang dicurahkan untuk malam ni. Terima kasih. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dengan CTC untuk esok bersama dengan pakar fundamental kita Cikgu Yun CTC. Kita tengok bagaimana pula di hujung tahun ni pandangan sudut pandang daripada Cikgu Yun ya untuk retail traders macam kita ni lah kan. Baik, esok kita ada bicara fundamental dan 10.30 minit malam, dan jangan lupa jaga SOP, kita jaga kita. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Bye-bye.